ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, saya nak mohon maaf siap-siap, kut malam ni tak berapa nak semangat kuliah. Daripada hari Rabu tak berapa sihat, tak berapa sihat sampailah hari ni kira kuih-kuih dah lah, alhamdulillah. Cuma duk batuk je, insyaAllah. Jadi seadanya saja daripada saya pada malam ni. Ala kulli hal, saya cuba menyampaikan dengan yang terbaiklah, insyaAllah. Malam ni insyaAllah kita akan tengok perbahasan berkenaan tentang al-adhkar dalam bab zikir ketika angin bertiup kuat. Zikir ketika angin bertiup kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kuat, baginda mengucapkan, kena dah dengan situasi kita. Angin kuat ni nak baca apa? Iaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya, yakni nya tu nya angin, nya tu kebaikan daripada angin tu, kebaikan yang terdapat padanya nya angin, dan kebaikan apa yang dihembuskan bersamanya iaitu angin. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatannya, kejahatan angin kita bahas, dan kejahatan yang terdapat padanya, dan kejahatan apa yang dihembus bersamanya. Baik, selesai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita meneliti hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Iaitu perkara yang pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar angin yang mai adalah angin yang baik. Yang kedua, Nabi ajak kita untuk memohon perlindungan daripada angin yang bersifat jahat. Maka kalau tuan-tuan ingat, saya pernah bahas dalam tafsir Ibnu Kathir pada hari Sabtu, tak ingat dah Sabtu bila, berkenaan tentang Al-Imam Ibnu Kathir ada menyebut riwayat berkenaan tentang 8 jenis angin yang disebut di dalam Al-Quran. 4 daripadanya adalah angin yang baik, dan 4 daripadanya adalah angin yang tak baik. Angin yang baik tu kita kata angin yang membawa manfaat. Angin yang tak baik ialah angin yang membawa mudarat. Daripada 4 angin yang tak baik tu,
Dua daripadanya datang daripada darat, dan dua daripadanya datang daripada laut. Kita hurai satu-satu. Angin yang baik ni ada 4. Yang pertama nama dia An-Nashirat. Nama dia An-Nashirat, iaitu angin yang menyebarkan hujan. Hujan ni dia boleh, kalau kita duduk tepi-tepi tu, duduk tempiah angin, duduk main tempiah tu, tu angin An-Nashirat. Angin yang bawa hujan ni. Yang kedua iaitu namanya angin Mubashirat. Tadi Nashirat, ni Mubashirat. Mubashirat ni pada tuan-tuan, Mubashirat ni ialah apa? Iaitu angin yang membawa kabar berita gembira, kata hujan nak turun. Kalau buka dalam kitab-kitab yang lain, dia cuma sebut angin yang bawa khabar gembira. Jadi maksud yang angin bawa khabar gembira ni macam mana? Pasal angin tak boleh bercakap. Kalau angin boleh bercakap, cerita lain. Ni angin tak boleh bercakap. Maka dalam tafsir Ibn Katsir menjelaskan dengan lebih terperinci. Maksudnya ialah angin yang bawa berita gembira tu, dia angin yang sejuk, yang nak habaq kat kita hujan nak turun. Angin tu dia mai kita tahu ni angin nak hujan ni. Macam tu, wallahu a'lam. Yang ketiga nama dia angin mursalat. Angin mursalat. Angin ni kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, angin ni Allah Ta'ala takdirkan gerak kerja buat dia ialah dia tolak awan yang mengandungi hujan. Contoh awan dah berat dah ni dengan air, tinggal nak turun je hujan. Jadi angin ni lah yang akan tolak awan ni untuk pergi ke tempat yang sudah pun diputuskan oleh Allah untuk hujan turun kat situ. Jadi kerja buat angin ni nama dia angin mursalat. Yang keempat nama dia angin Az-Zariyat. Angin Az-Zariyat. Angin ni tuan-tuan ada banyaklah pandangan. Ada yang kata angin ni angin yang menerbangkan debu. Contohnya apa tuan-tuan? Ketika perang kuda, bila orang umat Islam perang dengan naik kuda, jumlah tentera Islam tu tak ramai, tak banyak. Tapi bila kuda ni dia berlari menghentak kaki dia tu, debu naik. Bila debu ni naik, angin ni lah yang tolak bagi nampak lagi sakan debu tu, sehingga musuh nak tengok tu takut, ramai ni. Itu kisah dia. Dan ada riwayat yang lain menyebut angin Az-Zariyat ni juga membawa makna angin yang membawa debu bunga. Kan debu bunga kita tu dia terbang nak pi ke satu tempat ini dibawa oleh angin Az-Zariyat. Itu 4 angin yang membawa manfaat. Adapun 4 angin yang membawa mudarat, 2 datang daripada darat. Yang pertama nama angin tu ialah angin Al-Aqim. Angin Al-Aqim. Angin Al-Aqim ni ialah angin yang kering. Kita kata angin yang bahang. Dia bukanlah angin yang selesa, dia angin yang bahang. Saya bagi contoh kot tuan-tuan nak mudah faham macam mana kan. Tuan-tuan pi dekat belakang enjin bahang. Enjin bah tu berasa angin dia tu. Tapi angin dia tu angin kering. Kot. Ataupun tuan-tuan nak mudah tuan-tuan pi kalau letak kotak aircon tu, kipas aircon tu kan. Dia ada angin tapi dia panas. Dia kering. Itu angin kering, nama dia angin Al-Aqim. Tapi angin Al-Aqim ni yang Allah Ta'ala nak bagi dia lebih dahsyat daripada tu. Dia angin yang membinasakan. Angin yang membinasakan. Yang kedua, angin yang membawa kemudaratan yang mai daripada darat, nama dia angin Sarsar. Nama dia angin Sarsar. Baik, angin Sarsar ni pada tuan-tuan, angin yang Allah Ta'ala tugaskan dia bila kekuatan yang dia ada ni mampu menumbangkan pokok. Mampu menumbangkan pokok. Pokok besar-besar ni boleh tumbang. Tu angin Sarsar. Yang ketiga,
Tiga dan empat ni angin yang mai daripada laut, iaitu yang ketiga iaitu angin, Allahumma salli ala Muhammad, iaitu angin yang nama dia angin taufan. Baik, angin taufan ni tuan-tuan, taufan ni apa dia? Taufan ni iaitu angin yang menyebabkan gelombang ataupun kita kata ombak yang besar, yang kita kata badai ombak, itu angin taufan. Dan yang terakhir nama dia angin yang bersifat badai. Badai ni ialah angin yang menyebabkan kapal-kapal itu boleh tenggelam. Baik, ada dua perkara yang menarik saya nak hurai berdasar, saya akan kongsi dengan tuan-tuan, iaitu berkenaan tentang jenis-jenis angin ni. Yang pertama yang saya nak hurai ialah dari segi sudut bahasa. Bahasa Arab dia terlalu kaya dengan perkataan. Kaya sungguh dia dengan perkataan. Saya bagi contoh mudah. Saya pun tak ingatlah istilah-istilah ni. Kita, kalau kita nak abang kata kita ada kawan, apa makna dalam bahasa Melayu kawan ni? Kawan, teman, kawan baik. Apa je kita kata? Rakan. Situ lebih kurang 4. Tapi dalam bahasa Arab dia ada 10 perkataan baru yang membawa makna kawan, tetapi dia lebih unik. Saya bagi contoh. Kalau kita ada kawan kita tu dia sembang daripada malam sampai nak rapat ke subuh, nama dia lain, istilah dia tu lain. Kalau kita ada kawan yang beda habuan minum kat kedai kopi, tu nama dia lain. Tapi kawan, tapi istilah, saya minta maaf saya tak ingat nama-nama tu pasal ada 10. Ada kawan yang istilah dia kalau dia naik, dia tumpang kita, kita macam contoh kita duduk bawa kereta, tiba-tiba ada orang tahan minta kita tumpangkan dia. Itu istilah dia lain. Di bahasa Arab ni dia terlalu unik kerana pada setiap perkataan tu mungkin membawa makna kawan, tetapi dia akan melihat dari segi istilah perbuatan tu sejauh mana dia berkawan. Jadi lebih-lebih lagi bahasa Al-Quran itu dia lebih tinggi makna dia. Baik, selesai dekat tu. Jadi yang kedua yang saya nak hurai di sini ialah apa tuan-tuan? Segala bentuk-bentuk angin yang disebut dalam tafsir Ibnu Kathir ini, angin ini tidak akan mampu bertiup dan hembus sama ada memberikan kesan manfaat ataupun mudarat, melainkan sesudah mendapat arahan daripada Allah. Itu saudara. Jadi kita mesti jelas segala sesuatu angin ni baik ke jahat ke, semua tu mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Seterusnya kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad yang hasan ni apa maksud dia tuan-tuan? Sanad hadis yang kita boleh gunakan sebagai amalan. Hadis yang kita nak baca ni dia boleh digunakan sebagai amalan dan dia boleh juga digunakan sebagai hujjah. Boleh guna sebagai hujjah. Baik. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rihu min rauhillah." Angin itu termasuk daripada nikmat-nikmat Allah. Ta'ti bir rahmah wa ta'ti bil azab. Terkadang membawa rahmat dan terkadang membawa azab. Tu. Kadang bawa rahmat, kadang dia bawa azab. Fa idza ra'aitumuha, dan apabila jika kamu menemuinya, ni, fala tasubbuha, maka janganlah engkau mencaci. Tak boleh hina angin. Tak boleh hina angin. Apa angin ni mai kuat sangat ni, pelik angin ni, dia buat perangai tu. Jangan. Tak boleh hina. Tuan-tuan, dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam
kita kata soal menghina, Islam melarang menghina makhluk Allah. Kita dilarang menghina. Saya bagi contoh mudah. Kita marah macam mana pun ke orang, kita jangan usik kejadian yang Allah Ta'ala buat kat dia. Macam contoh kita marah semua dekat Presiden Israel. Kita marah semua dekat Presiden Israel. Kita kata muka dia macam anjing ke, kita kata muka dia macam khinzir ke. Rupa ni tak salah. Kalau rupa ni mai daripada Tuhan, mai daripada Allah Ta'ala, maka kita tak boleh hina bentuk fizikal dia. Apa jua keadaan kejahatan yang dia buat, kita tak boleh hina keadaan tu, kerana keadaan tu tak bersalah. Yang bersalah adalah af'al dia. Maka yang kena hina, yang kena keji adalah perbuatan dia. Tu kita kena clear. Binatang ke, kita tengok anjing ni nampak korak, nampak hudu, jangan duk kata apa kat dia, kerana tu ciptaan Tuhan buat macam tu kat dia. Dan termasuk juga yang paling penting sekali, iaitu jangan menghina ciptaan Allah ke atas manusia. Istilah lah ni orang panggil apa? Body shaming. Jangan kata kat kawan ni macam ni. Tuan-tuan, menghina ni dosa. Dia berdosa. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam isu penghinaan ada satu hukuman yang dia duduk di bawah tajuk ta'zir. Hukuman yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun dilaksanakan oleh qadi menurut ijtihad pendapat dia. Ulama bincang, boleh tak ta'zir ni? Ta'zir ni bukan hudud tuan-tuan. Ta'zir ni bukan qisas. Ta'zir ialah hukuman yang kesalahannya itu tidak termaktub di dalam Quran dan hadis. Contoh, tuan-tuan lengang lampu trafik light simpang 4 depan tu, takkan nak kena potong tangan. Quran tak sebut, hadis tak sebut. Tu sebab pertama ada ta'zir. Yang kedua, sebab tak cukup syarat untuk melaksanakan ta'zir. Contoh, mencuri. Syarat untuk potong tangan ada 8, mesti cukup 8. Tiba-tiba ada 5 syarat, 3 tak cukup 3, maka hukum akan berpindah kepada ta'zir. Macam tu hakim akan tengok kaedah tu. Jadi ada satu ulama bincang, boleh tak ta'zir dengan membunuh? Boleh tak ta'zir dengan membunuh? Sebab membunuh ni qisas. Kalau tuan-tuan kita tengok graf, hudud dan qisas di sini, ta'zir di sini. Kalau nak melaksanakan hukuman, dia tak boleh selevel dengan hudud dengan qisas. Ta'zir dia boleh sebat, tapi sebatan dia tak boleh sampai 40. Sebab hukuman paling ringan dalam sebatan hudud ialah 40 sebatan. Jadi dia tak boleh pi sampai 40, dia mesti antara 1 hingga 39 saja. Sebab hukuman dia rendah daripada hudud. Jadi ulama bincang, adakah ada ta'zir yang dengan cara membunuh? Membunuh qisas, ta'zir kat sini. Maka kata ulama, boleh dikenakan ta'zir bagi 3 jenis kesalahan. Yang pertama, iaitu orang yang melakukan sihir sehingga sihirnya itu menyebabkan ahli sihir itu menjadi kafir, dan orang yang disihir itu mati. Kalau cukup bukti, dia boleh dikenakan hukuman bunuh. Ada orang tanya, adakah sihir yang tak jadi kafir? Ada. Antaranya sihir yang menggunakan silap mata. Dia tak ada perjanjian dengan jin pun, dia guna silap mata. Tangan dia tu cepat, kita je rasa magic, padahal dia cepat. Dia ada trik-trik dia, ada helah-helah dia. Yang kedua, sihir yang menggunakan pukau. Pukau ni tak semestinya guna jin. Kadang dia bagi kita ralik, dia boleh kontrol minda kita, ada kaedah dia. Baik, kalau yang kafir itu menyebabkan ahli sihir itu menjadi kafir, sekiranya sihir itu menggunakan perjanjian dengan iblis dan syaitan, itu kafir. Dan syarat kedua, sihir yang dia buat tu pula menyebabkan si mangsa mati disebabkan sihir tu.
maka boleh bunuh dia. Yang kedua, boleh ta'zir dengan membunuh bagi golongan al-jasus, iaitu spy. Macam contoh kan, dekat masuk berita ada spy daripada Israel yang duduk kat sini, orang panggil apa, ejen Mossad tu kan, ejen Mossad tu. Jadi kalau laksanakan hukuman ta'zir, dia boleh dikenakan hukuman bunuh, ataupun kita boleh kata tali barut pun boleh juga, selesai. Dan yang ketiga, ni yang saya nak sentuh ni, iaitu ala man sabban nabi, orang yang menghina dan mencaci nabi. Kalau dilaksanakan hukuman ta'zir, berkuat kuasa ta'zir, kalau orang hina nabi dengan sengaja dan kita pun dah terang tapi dia duk hina juga, menurut ijtihad hakim dia kena bunuh. Hakim boleh bawa turun kuasa dengan cara bunuh dia, boleh. Jadi sebab tu mencela ciptaan Allah berdosa, apatah lagi mencela Nabi. Jadi kalau mai angin yang tak berapa nak elok, jadi ustaz, kalau angin hak dalam badan ni macam mana ustaz? Aduh belahak tu. Tu saya pun tak tahu angin baik ke angin jahat. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Selesai. Jadi kalau mai apa pun jangan duk celah kat dia. Jangan duk celah. Tadi kat sekolah saya dekat dengan rumah warden tu ada garaj bumbung, angin punya kuat, sampailah kali garaj tu reban 4 kereta, tapi zinc lah, zinc pun besi dia tak kemek, dia akan calak lah, dia akan calak. Jadi kalau jadi kita tak boleh celah angin tu. Dia boleh kata, ustaz tak apa, bukan kereta ustaz. Tidak tu, bukan kereta saya. Wallahu a'lam. Jadi apa pun jangan celah lah, tu point dia. Was'alullaha khairaha, ni mohonlah kepada Allah akan kebaikannya. Kalau main angin ni kita rasa angin ni tak tahu angin baik ke jahat ni, maka kita minta pada Allah. Kadang-kadang ni kita rasa angin kuat tu angin tak bagus, tak semestinya. Allah lebih mengetahui angin hak kuat ni angin yang macam mana. Allah lebih mengetahui. Kalau kita tak tahu angin ni angin hak macam mana ni, hak angin okey ke angin hak tak okey, angin sepoi-sepoi bahasa ke angin sepoi-sepoi tak reti bahasa, kita tak tahu hak mana ni, maka mohonlah kebaikan daripada Allah. Wasta'idzu billahi min syarriha, dan mohonlah berlindunglah kepada Allah daripada kejahatannya. Itulah berkenaan tentang larangan untuk mencela angin. Larangan untuk mencela angin. Baik, selesai kat situ. Yang sabda baginda min rauhillah tu, itu saya tak urai sebab dia ada kaitan dengan kaedah qawaid tata bahasa Arab. Baik. 516 kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Nabi SAW apabila melihat mendung berarak di langit, baginda meninggalkan pekerjaannya walaupun sedang dalam keadaan salat, lalu baginda mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min syarriha, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Baik, kita hurai sikit tuan-tuan. Apa makna serta ni? Katalah tuan-tuan nampak awan. Awan ni tanda noh. Alam ni, kalau kita duduk dengan orang-orang lama ni, orang-orang lama ni dia bukan ada reti, dia bukan ada nampak masa depan. Tambah kalau duduk dengan orang asli kan, saya ada pengalaman duduk dengan orang asli ni, depa tahu bahasa isyarat alam nak sampaikan apa kat depa. Kalau duduk dengan orang laut, saya ada sahabat yang memang duduk dengan laut ni, dia cerita kat saya macam-macam. Kalau laut macam ni, laut nak habaq macam ni, tiba-tiba ikan main macam ni, ikan ni dia nak habaq macam ni. Kadang kita rasa benda tu macam kebetulan nak jadi, tapi dalam bahasa Arab kaedah ini disebut sebagai ahlul khibrah, orang yang berpengalaman. Mereka yang serasi dengan alam ni, mereka rasa alam ni berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka.
Jadi Nabi SAW ni juga bila sampai saja awan yang mendung, apa saja pekerjaan yang Nabi tengah buat, dalam riwayat ni sebut walaupun tengah solat, yakni merujuk solat sunat. Nah, jadi Nabi akan tinggalkan dan Nabi terus akan angkat tangan dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ni mudah tuan-tuan. Ni doa ni hak paling pendek ni saya jumpa ni. Ni kita boleh hafal. Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, ya Tuhanku, kan, aku bermohon perlindungan daripada kejahatannya, yakni kejahatan angin. Maksudnya kalau nampak gelap sangat ni, ni lain macam ni. Kita doa suruh kat Tuhan. Tuan-tuan, menarik dalam hal ni apa dia tuan-tuan? Menarik dalam hal ni apa dia? Kalau tuan-tuan tengok riwayat yang Imam Nawawi rahimahullah keluarkan, angin tu jadi lagi tak? Tak jadi lagi. Baru main alamat, baru main tanda. Tapi Nabi nak ajak kita sebelum jadi apa-apa, minta lindung kat Tuhan dulu. Minta lindung kat Tuhan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan perhatikan, sebelum Nabi nak buat urusan lain, untuk mengelakkan daripada bencana angin, apa yang Nabi buat? Iaitu Nabi berdoa dulu. Apa pun doa dulu, minta ke Allah. Tapi kalau angin tu dah main, sambil doa sambil buat kerja. Itu jangan duk doa sekali terbang habis semua. Kena sambil-sambil. Ada baru ni saya ada jumpa dengan, adalah Allah Ta'ala pertemukan saya dengan seorang hamba Allah ni, sembang. Saya tanya dia, saya kata, Pak Long, saya nak tanya apa ni Pak Long. Saya kata, Pak Long, saya nak tanya, boleh tak kalau kita doa saja tapi kita tak buat apa? Doa je. Katalah nak main benda-benda hak pelik ni, doa je, boleh tak? Dia kata macam ni, doa tanpa usaha itu sifat orang yang malah. Doa tanpa usaha tu sebenarnya tu sifat orang malas tu. Tapi bila saya kata kalau doa tapi tak usaha, siapa apa kata malas? Dia usaha ke apa? Dia kata macam ni, dia bagi contoh mudah kat saya. Katalah dia kata hang cikgu kan, dia kata saya cikgu. Anak murid hang ni dalam kelas lena menjang, balik asrama lena. Bila tanya mengaji ke tak, dia kata tak mengaji. Dia tu orang nak buat apa? Saya doa je ustaz. Tu panggil orang malas tu. Panggil orang malas. Dia hanya nak berdoa. Tapi kalau untuk golongan yang lain, golongan yang satu lagi, iaitu golongan orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Dia ada golongan yang dalam dunia ni tuan-tuan, saya tak mau syarah sangat pasal live. Kadang live ni dia jadi isu. Kadang ada satu golongan ni, dia memang disebabkan nikmat dan rahmat Allah Ta'ala turun di kawasan kita. Kita ambil Sungai Mati lah, senang. Kita ambil Sungai Mati. Ada orang yang kerja buat dia doa je, dan sebab doa dia lah kampung kita ni sejahtera dengan izin Allah. Ada. Sebab tu siapa golongan ni, mereka ini adalah datang daripada golongan awliya Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Sama ada dia tahu dia wali ataupun dia tak tahu dia pun wali. Disebabkan doa dia lah Allah memelihara tempat tu. Ada orang tanya, ustaz, kalau lagu tu Palestin ni tak ada wali kan? Betul kalau kita fikir lagu tu. Kalau kita fikir lagu tu Palestin ni tak ada wali Allah. Pasal apa? Pasal tak sejahtera pun tempat tu. Baik. Jawapan dia ialah rahmat Allah turun ke atas hamba-hamba dia tak semestinya dalam keadaan seronok saja. Hari ni kita bersedih di atas kesusahan yang menimpa ke atas saudara seagama kita di Palestin. Saya tuan-tuan, kadang saya tak gamak tengok video tu. Kalau video bayar-bayar kita, saya boleh tahan tengok lagi. Kalau video besar anak saya tu, Allah. Baru ni mereka share satu video kemarin lepas saya habis kuliah kat Masjid Minangkabau.
Ada seorang JK masjid tu, dia tunjuk kat saya video budak kecil habis ni badan ni. Doktor tengah jahit, duk cuci luka, jahit badan ni dengan nak buang peluru serpihan dekat kaki ni. Tak bius tuan-tuan. Tak bius. Kita ni kalau boleh sunat ni, sakit sunat ni, kalau boleh minta bius, kita minta dah bius tu kat Tok Mudim tu. Tu pun bius sikit lah kat awang tu. Kalau tak bius tu pakai jenuh tuan-tuan. Pakai jenuh, riau. Habis ubat bius tu riau lah. Minta buh bius ni, ni tak buh bius. Tuan-tuan tahu apa keadaan budak tu tuan-tuan? Budak tu dia riau sambil baca Quran. Kita kalau duduk kat situ tuan-tuan, kalau saya tak mau sebut kita, saya sebut saya senang. Saya kalau saya duduk tempat tu, Fatihah pun boleh jadi saya lupa. Main dengan sakit macam tu. Tapi tuan-tuan, rahmat Tuhan ni dia tak boleh nilai macam tu rupanya. Dia tak boleh nilai macam tu rupanya. Naknya rahmat ke atas Tuhan ke atas mereka ni lebih besar yang jadi kat kita. Saya bagi contoh mudah. Paling mudah tuan-tuan. Kalaulah mereka berjuang tu dengan niat yang ikhlas. Niat ikhlas. Penuh habis ni, syahid pun semua. Riau, sedih pun, meninggal, habis, mati. Syahid. Esok lusa, mereka pula kesian kat kita masa hari dibangkitkan semula. Saya mereka straight terus masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu andai Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan kepada kita, dibukakan hijab kepada kita untuk melihat syurga, nikmat syurga, dengan pertukaran kesusahan yang dialami oleh depa kat sana, nescaya kita akan tukar apa mai duduk sini, mai kami pergi sana. Dan kalau depa pun nampak benda tu, dan depa pun tak nampak, walaupun depa tak nampak, depa steady kat situ sebab depa yakin dengan perkara tu. Jadi sebab tu saya suka untuk kongsikan dan ingatkan khususnya kepada diri saya, segala bentuk musibah yang berlaku, kadang nampak musibah tapi sebenarnya tu rahmat untuk kita. Sebab tu ulama pernah sebut, kalau dalam satu tahun Tuhan tak uji apa kat kita, demam apa pun tak, batuk apa pun tak, duit tak pernah rasa duit tak cukup, hak tu beringat. Hak tu tanda-tanda rahmat Tuhan jauh pada kita. Sebab tu orang yang diuji dengan kesusahan ni ialah orang yang dikasihi Tuhan. Semakin dia diuji dengan kesusahan, semakin Tuhan sayang kat dia. Ada orang kata, Ustaz, kalau betul lah Tuhan ni ada, Tuhan ni kuat, kan? Tuhan ni kuat, mana dia? Awak dia tak bantu, kan? Awak dia tak bantu, awak dia tak hantar angin hak duk sakan sangat dekat negeri-negeri lain ataupun banjir. Awak duk main hantar banjir sampai kat Iran, hantarlah banjir dekat Israel tu. Percaturan Tuhan ni sakan tuan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang. Sebaik-baik perancangan itu adalah perancangan daripada Allah. Al-Imam ulama contemporary, ulama tafsir contemporary terkini lah kita kata, makar tu, mim kafra ni, wa makaru, makar ni kalau kita tukar pi dalam bahasa Melayu kita akan sebut perancangan. Tapi kalau bahasa yang paling tepat sekali ialah konspirasi, rancangan halus. Orang dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, orang kata segitiga tu kira Freemason. Sampai nasi lemak pun dia kata ni agenda Freemason, pasal nasi lemak tu segitiga. Lah kali orang balut jadi bujok, takut lagi jadi Freemason pula dah. Jadi apa pun perancangan, Allah yang akan mengatasi benda tu. Selesai no? Habis. Seterusnya, ni menarik ni. Seterusnya ada kenang-kenang kita. Korang-korang malam ni hafal dua doa, iaitu apabila turun hujan turun. Nak baca apa ni? Hujan turun. Iaitu 3 perkataan je tuan-tuan. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Yang sorry. Ni hani'an. Yang ni hani'an kan? Hani'an boleh ataupun Allahumma sayyiban nafi'an. Dua-dua boleh tapi tetap ambil hani'an lah. Ambil hani'an. Nafi'an kat sini tak ada orang lah. Ambil hani'an.
Ambil Allahumma sayyiban hani'an, yang bermaksud ya Allah semoga menjadi hujan yang membawa kebaikan. Baca doa tu insya-Allah. Kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi dan selainnya dari Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih fa in ra'aitum ma takrahuna faqulu, janganlah kamu mencela angin apabila kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai, yakni dari angin tersebut, maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, ya Allah sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirta bih wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan apa yang diperintahkan untuknya, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan apa yang diperintahkan untuknya. Lebih kurang syarah dia macam tadi. Selesai. Ambil 518. Kami riwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Ibnu Sunni dari Salamah Ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kuat, baginda bersabda, ni angin tiup kuat pula, ni pendek juga doa dia, Allahumma laqhan la aqiman, ya Allah semoga angin ini adalah angin yang membawa air dan bukanlah angin yang aqim, hak tadi saya sebut tadi tu, angin yang kering, angin yang ada wak lah, kita kata hak ada air tu. Baik, selesai. Ambil 519. Kami riwayatkan juga di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, idza waqa'at kabiratun aw hajat rihun 'azimatun, apabila terjadi sesuatu peristiwa besar atau angin bertiup sangat kuat, fa'alaikum bit takbir, maka hendaklah ke atas kamu itu takbir. Baik, alaikum ni hendaklah ke atas kamu, maka di situ ada arahan, ada suruhan. Jadi suruhan ini suruhan yang berbentuk apa? Suruhan yang berbentuk apa? Suruhan ni ada dua macam. Yang pertama, suruhan ataupun arahan yang berbentuk wajib buat. Contoh semayang, wajib tu suruhan dia. Suruhan fa'alaikum bitakbir ini ialah suruhan yang jenis yang kedua, iaitu suruhan yang sunat muakkad, sunnatun muakkadatun, sunat yang dituntut, iaitu sunat untuk kita takbir apa sahaja peristiwa yang besar, ataupun berkaitan dengan angin yang kuat, maka kutlah tak teringat nak baca doa, kut tak teringat katalah na'udzubillah, baru tak sat hari ni malam ni lah kita duk mengaji, duk hafal dah sikit-sikit, mai sekali ke esok ke bila-bila terlupa doa hak kita baca hafal tu. Benda tergempak terkejut ni payah tak tuan-tuan? Macam contoh orang main silat lah. Kalau dia hatak buah tu mudah lah. Tapi bila dia masuk gelanggang lawan dengan perguruan lain, dia jadi nak baca koboi sikit lah. Dia main tergempak terkejut ni. Jadi kita nak kena buat apa? Kena takbir Allahu Akbar sekuat-kuatnya, sekuat-kuatnya. Jadi sebenarnya laungan takbir ni dia bukanlah laungan yang bersifat ofensif. Dia bukanlah satu laungan yang kita kata boleh menyebabkan orang lain berasa silap. Tuan-tuan, macam ni tuan-tuan. Saya ingat pernah satu ketika, menarik juga perbahasan ni, Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad
pernah dituntut untuk meminta kemaafan di atas kata-kata dia yang menyinggung perasaan orang bukan Islam. Tetapi apa yang ketika buat press conference dengan deklarasi apa dengan orang ramai, Al-Fadhil Ustaz Abdul Somad tidak memohon maaf, kerana apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Somad ialah datang daripada Al-Quran. Sekiranya kalau dia mohon maaf berdasarkan apa yang dia cakap, yang dia ambil daripada Quran dan hadis, dan memang sepakat benda tu, bukan isu khilaf, memang sepakat benda tu, seolah-olah macam Tuhan cakap tu tak betul pula dah. Faham tak tuan-tuan? Seolah-olah macam Tuhan cakap tu tak betul. Dulu saya ingat tuan-tuan, tahun 2016 saya diberikan satu tugasan untuk menterjemah ucapan daripada seorang syekh di UK. Saya tak mau sebutlah nama syekh tu. Dalam ucapan syekh tu, dia ada menyebut berkenaan tentang tidak sesuai menggunakan istilah kafir. Ini bukan tentang politik, saya bukan tentang isu semasa. Saya cerita tahun 2016, maka saya tak sentuh isu semasa. Pandai tak saya? Pandai. Saya tak sentuh isu semasa. 2016 tu, contoh 2016. Dalam kenyataan syekh tu, apa yang dia bawa ialah kerana untuk menjaga tuntutan maqasid syariah, iaitu untuk berdakwah, maka tidak sesuai ataupun tidak relevan istilah kafir digunakan pakai dalam ucapan seharian. Maka saya pun terjemah. Lepas saya terjemah, saya kena hurai balik. Kesimpulan yang saya dapat ialah apa? Kaedah ini ialah kaedah yang tak boleh digunakan pakai. Kerana dalam Al-Quran ada surah Al-Kafirun, Tuhan sendiri memanggil, qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, katakan wahai orang-orang kafir. Tuhan yang bercakap, suruh kita cakap macam tu. Jadi atas alasan apa kita nak menidakkan benda tu? Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, dalam hal ini Allah SWT, Islam adalah satu agama yang toleransi, terlalu toleransi. Tetapi toleransi kita ialah lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Itu je, dia simple je. Ini batas dia. Ini batas dia. Ini mungkin titik persamaan dia, tapi ini keterbatasan dia. Ini keterbatasan dia. Kalau kalimah suci ini dianggap dia sebagai polemik dalam sesuatu isu, saya pun tak berminat dengan apa-apa isu, tapi sekiranya dia dijadikan sebagai polemik, maka perkara ini ialah satu perkara yang tak sepatutnya. Kerana kalimah Allahu Akbar ialah kalimah untuk ta'zim, untuk takdis Allah. Apa kena mengena Allah dengan dunia hari ini, dengan kepentingan manusia hari ini? Tak ada. Tuhan itu berada pada kedudukan dia yang tersendiri. Apabila dilafazkan kalimah Allahu Akbar, dia hanya untuk dua keadaan. Yang pertama, ketika berada dalam keadaan situasi besar ni, yang gerun yang besar ni, waktu orang pergi perang sebut Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar ni, dia jadi meremang satu macam. Kita heran macam mana orang mujahidin ni boleh pergi perang, kadang bukan bawa apa sangat pun, tapi dengan kekuatan Allahu Akbar tu ditiupkan semangat roh kekuatan tu. Dia tak ada kena mengena dengan apa pun. Jangan risau, insya-Allah. Dengan Allahu Akbar itulah yang akan menolong kita. Jadi sebut je, mai angin besar ke apa pun isu besar, ulak mai masuk rumah, tak nak buat macam mana, Allahu Akbar, bunyi Allahu Akbar terah-terah. Anak duk riau kan, riau terah, heran awak anak duk riau kan, takbir kuat-kuat, Allahu Akbar. Akut masa tu tengah tergempak terkejut, tak tahu nak buat azan ke ayat kursi pun lupa, sebut Allahu Akbar kuat-kuat. Ataupun sebut bismillah.
Bismillah, bismillah tu kuat. Saya bagi petua sikit tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak masuk rumah, apa saja yang bersifat buka dan tutup, sebut bismillah. Nak masuk rumah sekali, nak balik sekali, masuk dengan kaki kanan, buka pintu bismillah, tutup pun bismillah. Kalau ada setan jin pun ikut tuan-tuan, dia duduk kat luar. Duduk kat luar. Dulu ada orang bagi petua. Petua aja. Contoh ambil keris-keris lama kan, dia bawa balik rumah. Kadang ni tak tahu, saya pun tak tahu lah benda-benda macam ni. Jadi mereka kata kalau kod ada apa-apa kat keris tu, kita kata macam ni, hai keris, apa saja yang ada kat hang duduk sampai kat pagar ni, jangan duduk masuk kat rumah. Ada orang kata itu. Tapi nak lebih baik, tak usah duduk kata apa, bawa benda tu bismillah, insya-Allah selamat. Kalimah Allah ni tuan-tuan cukup dahsyat tuan-tuan. Hari ni orang lagi takut kat jin dengan setan, sebab orang kena jin dengan setan tu lebih pada kena Tuhan. Kalau dia kena Tuhan sungguh-sungguh tuan-tuan, jin dengan setan ni tak ada apa tuan-tuan. Tak ada apa, makhluk ni tak ada apa. Kalau dia kena Allah, siapa dia? Siapa dia Allah ni? Dia kena sungguh Allah ni siapa dia? Hari ni orang kalut lah nak cari hantu tu, hantu ni, jin tu, jin ni, buat live lagi. Dia buat live kan, dia usung kamera ni live, cari hantu. Dia nampak hantu, dia lari. Betul? Dah nampak hantu tu, dia interview lah hantu tu. Ni dia pula pergi lari. Dah lalang untuk cari kan. Jangan sibukkan dengan benda-benda yang macam tu. Baru ni saya dah tengok ada satu video klip. Ada orang tanya, sebab apa cik duk kalut sangat duk cari pasal hantu ni? Dia kata, tak ramai orang kaji hantu. Betul sah duk kaji hantu. Hak Allah Ta'ala sendiri pun kita tak kaji habis lagi. Kena kaji Allah lebih lagi lah. Bukan kata tak boleh langsung, jangan obses lah dengan benda tu. Fa innahu yajlu al-ajaj al-aswad, kerana angin tersebut menghilangkan debu atau asap hitam. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Um, berikut sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah angin bertiup dengan kencang kecuali Nabi SAW berlutut dan berdoa. Ni lagi zakat. Kita kalau angin duk kuat sangat, jangan duk gagah pi main wow. Ni angin syok ni, angin kuat ni, pi ambil wow. Jangan. Nabi ni kalau angin kuat sungguh ni, Nabi akan duduk berlutut doa. Duduk berlutut dan doa. Sebab tu kalau mai isyarat-isyarat alam ni, jangan seronok sangat. Isyarat-isyarat alam ni jangan seronok. Kadang ni pelik sangat isyarat ni, kita kata ni rare ni, kat gambar. Jangan apa lagi. Doa dulu. Doa dulu. Yang penting doa. Dan Nabi doa apa? Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban. Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat dan jangan jadikan sebagai azab. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah ia angin yang baik dan jangan jadikan ia angin yang jahat. Saya tak syarah dah. Baik. Sikit tuan-tuan, saya nak habis ni. Ibnu Abbas mengatakan dalam kitab Allah yang Al-Quran lah, disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa arsalna 'alaihim rihan sarsara. Ini yang tadi saya sebut angin sarsar. Angin sarsar, surah Fussilat ayat 16. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 41, a'udzubillah arsalna 'alaihimur rihal aqim. Angin aqim tadi tu, ya Allah, kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Ni angin binasa pula lah. Baik. Dan yang seterusnya dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-22, wa arsalna ar-riyaha lawaqih, dan kami meniupkan angin untuk mengahwilkan tumbuh-tumbuhan. Dan surah Ar-Rum ayat yang ke-46, a'udzubillah wa min ayatihi ay yursila riyaha mubasysyirat. Ni angin mubasysyirat, angin baik. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahawa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Ni angin basyirat ni, mubasysyirat. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan hadis munqati'. Munqati' ni saya tak syarah panjang. Dari seseorang bahawa dia mengadukan kefakirannya kepada Nabi SAW.
Lalu baginda bersabda, ada orang mai jumpa Nabi, abang kata aku ni susah sangat, fakir. Apa beza fakir dengan miskin? Miskin ada tapi tak cukup. Fakir tak ada apa. Tak ada apa. Memang tak ada apa. Lalu Nabi pun bersabda, la'allaka tasubbur rih, mungkin engkau telah mencela angin. Hal yang bahaya ni. Kadang ni kita takut disebabkan kita mencela makhluk Allah, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Maka sebab tu ada larangan untuk mencela makhluk Allah. Kalau kita mencela angin ni bukan sekadar cela angin tu, kita cela perbuatan angin. Perbuatan angin ni main pada mana? Tuhan. Kadang ni bukan tang angin, hujan pun kita cela. Kadang bukan hujan hak teruk pun, hujan hak beza. Contoh, kita hari tu kita nak main bola ataupun adalah urusan yang kena buat urusan outdoor, urusan luar. Kita keluar semangat ni nak keluar, tengok hujan. Kita pun cakap gini, lah, hak kemarin dia tak hujan, hari ni dia hujan pula dah. Hak kemarin kita tak buat apa, dia tak hujan pun. Dia ni siapa dia, tuan-tuan? Kena clear, dia ni siapa dia? Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Awak Tuhan ni nak kena tengok kita waktu free bila baru boleh bagi kita sakit. Dia siapa, kita siapa? Maka kita kena tahu kedudukan Tuhan yang kedudukan kita. Kita hamba, dia nak buat macam mana kat kita, ikut dia. Kita sibuk ke, kita senang ke, kita ada urusan banyak ke, kita tak ada urusan ke. Kalau keputusan dia lagu tu, apa keperluan kita nak ni, tuan-tuan, macam kawat. Nak bagi mudah faham ni, kawat. Tuan-tuan pun faham. Saya tarik balik kata-kata saya. Tuan-tuan pun faham. Contoh, tuan-tuan, SI, Sarjan dalam kedek, dia kata squat dari kiri, cepat jalan. Dia kata boleh tak mau jalan? Squat berbarisan tu dia, boleh tak saya tak mau jalan? Dia kata squat berhenti. Dia kata kami syok lagi jalan, kami nak jalan lagi, boleh tak? Sebab apa? Ketika kawat, semua orang boleh dengar arahan. Kawat je pun. Kalau sampai luka apa ni, kita sanggup diri. Kerana ini adalah syiar. Kita bukan syiar, kita kata sebagai kita meletakkan penghormatan di situ. Dan tak salah pun bagi saya. Cuma nak sebut pasal apa bila mai arahan macam tu, kita pedar semua. Tapi bila mai pada arahan daripada Tuhan, lagu tu atas kapasiti apa kita sebagai hamba yang hina nak lawan Tuhan? Atas kapasiti apa? Atas apa yang ada yang kat kita ni, yang kita nak petikai yang Tuhan nak buat kat kita? Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Itu lah, tuan-tuan, untuk muhasabah kita bersama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidak sepatutnya seseorang mencela angin, kerana angin itu adalah makhluk ciptaan Allah yang taat sekaligus tentera daripada tentera-tenteranya. Tentera Tuhan ni banyak, tuan-tuan. Angin, laut. Tuan-tuan, akan sampai satu masa Allah memperkenankan, Allah memakbulkan permintaan laut. Itu bahaya. Itu bahaya. Dalam banyak-banyak makhluk hak duk ada tentera dia ni, paling kena risau laut. Dalam hadis sebut satu hari 3 kali dia minta izin kat Tuhan untuk menenggelamkan manusia yang jahat. Tuhan kata sabar Zat. Sampailah Tuhan kata tenggelamkan sebahagian, tinggalkan sebahagian. Sampai satu masa nanti ketika laut minta izin kat Tuhan, ya Tuhanku, boleh tak kami ni nak tenggelamkan manusia? Kalau ketika tu akan sampai hari tu, Tuhan kata ya silakan. Jahanam, jenuh, tuan-tuan, jenuh. Ni bawah angin, laut ni 3/4 dunia, laut kita ni. Jadi mudah-mudahan, dan dia jadikan angin tersebut rahmat ataupun azab apabila dia mengkehendaki. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya lajak sikit 5 minit lah. InsyaAllah minggu depan Al-Azkar, minggu sekali lagi kita akan bincang, kita nak baca doa apa kalau nampak meteor, taik bintang jatuh. Taik sendiri jatuh tak payah baca apa. Taik bintang saja jatuh. Taik sendiri nak baca apa, Ustaz? Tak payah baca, tengok pun jangan. Tengok pun jangan, makruh. Pesan kat anak-anak, kalau nak akal fikiran yang tajam,
Jangan saja-saja tengok tik lembu kau kata kau tengok tik lembu saya saja. Elak kan? Karena benda-benda yang kotak ni akan menumpulkan minda, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam. Itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian saya seadanya dengan keterbatasan keadaan saya pada hari ini, pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini. Saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakap dia dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya kul kullun min indillah. Katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.